Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar? Diharap pelajar-pelajar dalam keadaan sihat. Pertama sekali, seperti biasa, saya minta pelajar-pelajar dapat menyediakan satu buku nota dan catatkan apa pelajar-pelajar rasa dia satu penerangan yang penting. Diharap pelajar-pelajar dapat catat apa yang akan saya terangkan pada slide yang berikutnya. Saya berharap apa yang pelajar-pelajar catat di buku nota dapat digunakan sebagai rujukan dan juga sebagai ulang kaji untuk masa akan datang. Pelajaran kita pada kali ini masih lagi di bawah tajuk kelas sistem. Okey, untuk sesi pembelajaran kali ini saya harap pelajar-pelajar dapat beri pertumpuan semasa saya memberi penerangan supaya pelajar-pelajar tidak akan lupa dan mudah faham apa yang saya akan beri penerangan seterusnya. Okey, pelajar-pelajar sekali, cuba pelajar-pelajar lihat pada slide yang pertama. Kalau kita perhatikan sistem kelas ni, dia punya operasi dia ada dua sahaja, iaitu yang pertama di dalam keadaan bercantum dan yang kedua di dalam keadaan dia tidak bercantum, iaitu dalam keadaan bebas. Okey, kita akan tengok dulu satu persatu. Pertama sekali, cuba pelajar perhatikan operasi kelas sistem, iaitu tersambung. Tersambung, apa maksud yang dikatakan tersambung? Iaitu ketiga-tiga komponen, iaitu kelas cover, kelas plate dan juga diaphragm dan juga flywheel dalam keadaan bercantum. Kalau pelajar-pelajar lihat gambar yang saya telah sediakan tu, cuba pelajar perhatikan. Pertama, dia ada roda tenaga ataupun flywheel. Yang kedua, pegas kegendang ataupun diaphragm. Dalam keadaan tersambung, ketiga-tiga komponen ni bercantum, iaitu kelas cover, kelas plate dan juga flywheel akan bercantum. Bila bercantum, kita boleh istilahkan kelas ini dalam keadaan tersambung. Okey, seterusnya pelajar tengok slide nombor 2, dia punya penerangan dia. Operasi kelas sistem iaitu bersambung, iaitu semasa bercantum. Apabila pedal kelas dilepaskan, spring kegendang akan berbalik semula kepada kedudukan asal. Ini disebabkan oleh tolakan springnya sendiri. Dalam masa yang sama, pressure plate akan menekan kelas plate bercantum dengan permukaan flywheel dan dengan ini ketiga-tiga komponen iaitu kelas cover, kelas plate dan juga flywheel bercantum sekali. Kelas plate akan memusingkan input shaft di gearbox dan seterusnya menggerakkan gear-gear di dalam gearbox dan seterusnya kenderaan bergerak ke hadapan atau ke belakang bergantung di apa yang dipilih. Okey, cuba pelajar perhatikan operasi bercantum. Apabila pedal kelas dilepaskan, apabila pedal kelas dilepaskan oleh pemandu, okey, spring kegendang ni akan berbalik semula ke kedudukan asal oleh sebabkan tolakan spring itu sendiri. Okey, dalam masa yang sama, pressure plate akan menekan kelas plate rapat pada ataupun bercantum pada permukaan flywheel. Dengan ini ketiga-tiga komponen iaitu kelas cover, kelas plate dan flywheel bercantum sekali. Dan apabila dia bercantum, kelas plate akan mengikut pusingan flywheel. Flywheel berpusing adalah mengikut pusingan crankshaft lah. Okey, kelas plate akan memusing input shaft. Okey, kalau pelajar perhatikan, kelas plate ni memang bercantum dengan input shaft di gearbox. Apabila dia bergerak, dia juga akan memusingkan input shaft di gearbox. Seterusnya dia memusingkan gear-gear yang terdapat dalam gearbox dan seterusnya kenderaan akan bergerak ke hadapan dan ke belakang bergantung gear apa yang dipilih oleh pemandu.
Itu adalah operasi semasa kelas plate dan keadaan bercantum. Okey. Seterusnya, cuba pelajar-pelajar tengok slide nombor 3 tu. Saya dah sediakan gambar. Kalau pelajar perhatikan daripada gambar yang saya sediakan tu, pelajar boleh nampak. Okey, iaitu kelas plate tidak bercantum dengan flywheel dan juga tidak bercantum dengan kelas cover. Kalau kita tengok operasi kelas sistem dan keadaan terputus, apa yang dikatakan terputus iaitu dia tidak bercantum ketiga-tiga komponen, iaitu komponen kelas cover, kelas plate dan juga flywheel. Okey. Seterusnya pelajar-pelajar tengok slide nombor 4. Kita tengok operasi kelas plate ataupun kelas sistem dan keadaan atau semasa terputus. Bila pedal kelas ditekan, kelas release fork akan tertolak dan menolak kelas bearing ke hadapan. Dengan ini pressure plate tertarik ke belakang menyebabkan kelas plate tidak lagi tertekan pada permukaan flywheel. Maka kuasa daripada enjin tidak dapat dipindahkan ke gearbox. Pada masa ini kelas plate dalam keadaan bebas dan penukaran gear dilakukan dengan mudah dan lancar. Okey. Kalau pelajar-pelajar tengok, apabila pedal kelas ditekan oleh siapa? Oleh pemandu. Kenapa perlu tekan? Kita nak pastikan kelas tu dalam keadaan bebas. Okey. Bila kita tekan, kelas release fork akan menekan atau menolak kelas bearing ke hadapan dan dia akan menolak diaphragm ke hadapan dan menarik pressure plate di kelas cover ke belakang dan menyebabkan kelas plate dalam keadaan free, iaitu tidak bercantum di antara kelas cover, kelas plate dan flywheel. Maka bila kelas plate ini dia free, tidak bercantum, mana dia tidak mengikut pusingan yang dihasilkan oleh flywheel. Okey, apabila kalau pelajar perhati kelas plate yang keadaan free, dengan cara langsung input shaft pun juga akan jadi free. Mana gear-gear dalam gearbox free. Masa inilah masa yang digunakan untuk kita membuat pertukaran gear. Pelajar-pelajar kena faham, kita perlu tukar gear apabila kelas plate tu dalam keadaan yang free, bukan dalam keadaan yang bergear. Okey, dalam keadaan free. Okey, itu yang seterusnya masa terputus. Okey, seterusnya pelajar-pelajar tengok slide nombor 5. Okey, saya kat sini saya tunjukkan kedudukan kelas plate ataupun kelas disk. Kelas plate atau kelas disk dipasang di bahagian tengah di antara flywheel dengan kelas cover atau kelas pressure plate. Okey, kat situ kalau pelajar perhatikan pada gambar yang saya sudah sediakan tu, saya dah bulatkan dengan bulatan berwarna merah. Itu menunjukkan kedudukan kelas plate. Kelas plate iaitu dia berada di antara flywheel dan juga kelas cover. Cuba pelajar-pelajar tengok komponen yang saya telah sediakan tu. Yang pertama flywheel. Okey, yang kedua disk ataupun kelas plate. Yang ketiga kelas cover. Yang keempat lock washer. Yang kelima bolt. Yang keenam release bearing. Yang ketujuh release fork pin. Ke-8 bushing. Ke-9 release shaft. Ke-10 return spring. Ke-11 bushing. Ke-12 shaft shield dan air sekali 13 shaft cover. Okey, kalau pelajar perhatikan, inilah komponen asas yang terdapat dalam sistem kelas. Okey, seterusnya pelajar-pelajar cuba tengok slide nombor 6. Okey, pelarasan gerak bebas cekam ataupun kita panggil kelas free play. Okey, kat sini saya sediakan gambar saja supaya pelajar-pelajar lebih faham lah. Mula sekali kita tengok komponen dia. Pertama kat itu dia ada pedal kelas. Okey, seterusnya dia ada pedal kelas free play ataupun free play at pedal. Lepas tu dia ada pedal gas descenders head. Lepas tu dia ada free pedal head. Dia ada release arm free play. Dia ada kelas cover adjusting nut. Dia ada kelas cable housing. Kat mana kita nak melaras
kelegaan ni ataupun pre-play ni adalah pada kelas kabel adjusting nut. Okey, kita tengok dulu slide nombor 7, pelarasan gerak bebas sekam ataupun kelas pre-play. Apakah fungsi dia? Kita tengok fungsi dia. Fungsi pelarasan gerak bebas kelas ataupun kelas pre-play ialah untuk membolehkan jarak kelegaan di antara kelas bearing dengan permukaan kelas kabel pada pedal kelas. Okey, itu yang dikatakan fungsi pelarasan. Okey, membolehkan jarak kelegaan mana antara kelas bearing dengan kelas kabel mesti ada jarak. Dia tak boleh terlalu rapat dan tak boleh terlalu longgar ataupun terlalu besar jarak dia. Jarak dia tu ada spek yang ditetapkan, berapa ukuran dia, berapa jarak yang dibenarkan. Kalau tengok apa tujuan dia, tujuan dia yang pertama untuk mengurangkan geseran pada diaphragm dengan kelas release bearing. Diaphragm mana? Diaphragm yang ada pada kelas kabel. Kedua, untuk mengurangkan kerosakan seperti pada kelas plate bagi mengelakkan kelas plate daripada cepat arus. Baik, kalau pelajar perhatikan, pelarasan gerak bebas cekam ni ataupun kelas pre-play ni sangat penting. Sebab apa? Dia pertama untuk mengurangkan geseran antara kelas bearing dengan diaphragm, manakala yang kedua untuk mengurangkan kerosakan pada kelas plate bagi mengelakkan kelas plate lagi cepat arus. Okey, kalau pelajar perhatikan pelarasan ni, kalau pelajar laras dia tidak ikut spek yang telah dibenarkan atau ditetapkan, ini akan menyebabkan kelas plate cepat haus dan penggunaan dia sepatutnya dia boleh tahan 5 hingga 7 tahun. Dengan pelarasan yang tidak betul akan menyebabkan kelas plate boleh tahan hanya setahun, 2 tahun, dia sudah mengalami kehausan. Okey, seterusnya pelajar tengok slide nombor 8. Permesaan pre-play hendaklah dilakukan pada kelas pedal. Jarak pergerakan pedal ialah 15 hingga 25 mm. Okey, ini contoh yang saya sertakan pada slide ni. Pelajar boleh tengok jarak antara pedal kelas dengan floor ataupun lantai kereta, dia ada jarak dia. Kalau tengok standard value untuk bahagian A tu 162 hingga 165 mm ataupun 6.4 hingga 6.5 inci. Okey, kedudukan pedal kelas pedal dengan lantai kereta tu ada jarak dia. Kalau jarak dia terkeluar daripada spek, ni akan menyebabkan kelas plate cepat habis. Okay, seterusnya standard value untuk B. B apa? B adalah kelas pedal pre-play. Tadi standard value A adalah kelas pedal head ataupun ketinggian pedal kelas. Ini untuk B adalah kelas pedal pre-play gerak bebas pedal kelas, iaitu 15 hingga 20 mm ataupun 0.59 hingga 0.79 inci. Okey, mesti ada gerak bebas. Gerak bebas ni tujuannya untuk mengelakkan kelas plate lagi cepat arus. Itu sebab kalau pelajar perhatikan, apabila kenderaan bergerak, tidak dibenarkan sekali kaki kita letak ataupun bersandar pada pedal kelas. Kalau pelajar-pelajar perhatikan, bagi sesiapa yang memandu yang menjadi habitat ataupun perangai suka letakkan kaki pada pedal kelas, ni akan menyebabkan kelas dia cepat haus. Okey, seterusnya cuba pelajar perhatikan slide nombor 9, pedal kelas pre-play. Apa yang dikatakan pedal kelas pre-play? Tadi kita dah tengok kelas kabel pre-play. Okey, kelegaan gerak bebas kabel kelas. Sekarang ni kita tengok gerak bebas pedal kelas ataupun kita panggil dia pedal kelas pre-play. Kita tengok tujuan diadakan pelarasan kelas pedal kelas pre-play ialah untuk membolehkan
jarak kelegaan di antara kelas release bearing dengan permukaan pressure plate pada pedal kelas ini akan mengurangkan geseran yang terjadi, seterusnya mengurangkan kerosakan yang berpanjangan pada kelas plate. Bila jarak kelegaan tidak dibuat dengan betul, permukaan kelas akan cepat haus. Ini menyebabkan penukaran gear akan sukar dibuat. Walaupun begitu, jarak kelegaan kelas release bearing dengan pressure plate ini melibatkan bahagian dalaman. Namun jarak ini boleh diukur dan dilaras di luar. Jarak kelegaan ini boleh diperolehi dengan mengukur jarak pedal kelas dari lantai kenderaan berdasarkan gambar rajah yang telah saya sertakan sebelum slide sebelum ini menunjukkan, dan berdasarkan gambar rajah di bawah ini menunjukkan binaan lengkap kelas pedal preplate. Pelarasan kelas pedal plate adalah dengan memusingkan adjusting nut pada kabel kelas. Jarak kelegaan adjusting nut dengan insulator adalah 4 hingga 5 mm. Pertama sekali pelajar tengok tujuan dia sama juga untuk mengelakkan kelas plate lagi cepat haus. Kita nak tentukan jarak kelas bearing ataupun kelas release bearing dengan kelas cover dan keadaan spek yang betul. Macam mana kita nak adjust dia? Kita bukan adjust pada dia punya bearing ataupun kita adjust pada pressure plate, tapi kita adjust pada dia punya kabel. Kalau pelajar perhatikan, dia ni biasanya apabila kita dah adjust pada kabel, ketinggian pedal kelas dengan lantai dan juga gerak bebas pedal kelas dan akan berada dalam spek yang telah ditetapkan tadi. Kalau kita tengok jarak yang dibenarkan ataupun yang perlu pelajar laras adalah sekitar 4 hingga 5 mm. Cuba pelajar tengok slide nombor 10. Pedal kelas preplay. Kat sini saya sediakan satu gambar kedudukan adjusting nut dan juga kedudukan kabel. Adjusting nut dan sebelah dalam tu kita panggil dia insulator. Pelajar tarik dia punya kabel tu, ukur jarak antara adjusting nut dengan insulator yang berwarna hitam. Jarak yang dibenarkan adalah 4 hingga 5 mm. Apabila pelajar dah laras, pelajar perlu lepaskan semula kelas kabel pada kedudukan asal. Masa pelajar nak adjust, pelajar perlu tarik kelas kabel tu keluar dan adjust, ambil pembaris, ukur. Mestilah dapat sekitar 4 hingga 5. Dah sudah dapat dalam spek, letakkan balik pada kedudukan asal. Dan apabila pelajar ukur, pertama ukur dia punya ketinggian pedal kelas dengan lantai, dia akan berada dalam spek. Dan juga bila pelajar ukur dia punya gerak bebas ataupun pedal preplay, dia akan berada pada spek yang telah ditetapkan. Seterusnya pelajar-pelajar kita tengok slide nombor 11. Pengenalan kepada komponen utama hidrolik release mechanism, iaitu pengenalan kepada sistem kelas yang menggunakan kendalian secara hidrolik. Apabila kita menceritakan komponen kelas daripada sistem hidrolik, dia tidak boleh lari daripada menggunakan bendali. Sama ada dia menggunakan bendali kelas, dia juga boleh menggunakan bendali brake. Untuk sistem kelas yang menggunakan jenis hidrolik, dia menggunakan dua bendali, iaitu dia boleh menggunakan bendali brake, dia juga boleh menggunakan bendali kelas. Cuba kita tengok dulu komponen dia. Cuba pelajar-pelajar tengok rajah nombor 4, komponen utama hidrolik release mechanism. Pertama, dia ada pedal, kelas pedal. Yang kedua, dia ada push rod. Kedua, dia ada kelas master cylinder reservoir. Dia ada kelas master cylinder. Seterusnya dia ada hydraulic line. Dia juga ada kelas slip cylinder.
dia ada boot, dia juga ada kelas fork, dan juga ada throughout bearing, dia ada pressure plate assembly, dia ada kelas plate. Okey, kalau pelajar perhatikan komponen dia ni, yang membezakan antara komponen kelas kendalian secara hidrolik dengan kelas kendalian secara mekanikal yang menggunakan kabel, bezanya adalah 3 saja komponen, iaitu dia ada kelas master cylinder, dia ada hydraulic line ataupun hydraulic pipe, dan juga dia ada kelas slip cylinder. Okey, untuk yang menggunakan kendalian secara mechanical, iaitu menggunakan kabel, beza dia tak ada kelas master cylinder dan juga slip cylinder, dia hanya ada kelas kabel. Okey, seterusnya pelajar-pelajar, kita tengok slide nombor 12, iaitu binaan kelas hidrolik. Kita tengok penerangan dia. Kelas hidrolik menggunakan bendali kelas ataupun bendali brake. Seperti mana yang saya cerita tadi, kelas hidrolik ni dia boleh guna dua fungsi, iaitu dia boleh gunakan brake, cair brake ataupun bendali brake, dia juga boleh menggunakan bendali kelas. Okey, sebagai kuasa penghantaran untuk mendapatkan tekanan. Okey, dia gunakan bendali itu untuk menghasilkan tekanan. Dia menggunakan kelas master pump, dia juga menggunakan flexible hose, dia juga menggunakan slip cylinder dan juga hydraulic pipeline. Jenis kelas hidrolik ni amat sesuai sekali digunakan pada kenderaan berat. Kenderaan berat seperti kenderaan 4x4, iaitu pancuran 4 roda, seperti pickup, seperti lori, dan juga kenderaan berat macam bas. Okey, di mana tekanan yang kuat dan tinggi diperlukan. Kenapa tekanan kuat dan tinggi diperlukan? Kalau pelajar perhatikan, untuk kenderaan berat, diameter sesebuah sistem kelas tu, diameter kelas plate dia, diameter kelas kabel dia besar, dan juga kelas bearing tu pun besar. Bila besar, dia memerlukan tekanan yang kuat untuk menekan diaphragm di dalam yang terdapat ataupun yang terdapat pada kelas cover. Pada dasarnya, pergerakan serta komponen yang terdapat pada kelas hidrolik adalah hampir serupa komponen sistem brake. Kalau pelajar perhatikan, komponen, operasi, kedudukan dia lebih kurang sama macam sistem brake. Okey, kalau pelajar perhatikan, biasanya kelas master cylinder ni dia berhampiran dengan brake master cylinder. Okey, dan yang membezakan sistem brake dengan sistem kelas, sistem brake menggunakan 4 silinder. Okey, 2 silinder untuk roda belakang dan juga 2 silinder untuk roda harapan, iaitu wheel cylinder untuk roda belakang, dan depan menggunakan brake caliper. Tapi untuk sistem kelas, dia hanya 1 saja silinder, iaitu slip cylinder yang dipasang di bahagian gearbox. Okey, kita pergi pada seterusnya, slide nombor 13, iaitu kelas master cylinder. Apa itu kelas master cylinder? Fungsi kelas master cylinder adalah untuk menukarkan pergerakan mekanikal kepada tekanan hidrolik bagi menghasilkan tekanan hidrolik untuk mengoperasikan slip cylinder ataupun release cylinder. Okey, kelas master pump ni, fungsi dia apabila kita tekan pedal kelas, dia akan menolak piston yang ada dalam master pump tu, kelas master pump, dan dia menghasilkan tekanan hidrolik bagi menolak piston yang terdapat pada slip cylinder. Okey, cuba pelajar-pelajar tengok pula pada slide nombor 14, komponen kelas master cylinder. Cuba pelajar-pelajar perhatikan, saya disediakan rajah nombor 5 dan juga rajah nombor 6. Rajah nombor 5 itu adalah pemasangan kelas master pump, iaitu komponen dalam yang ada pada master pump, dan
untuk rajah 6 adalah gambar keratan rentas kelas master pump. Okey, cuba pelajar-pelajar tengok rajah nombor 5 iaitu pemasangan kelas master pump. Iaitu saya sediakan komponen-komponen yang terdapat di dalam master pump, kelas master pump, komponen dia. Okey, seterusnya kita tengok pada slide nombor 15. Komponen utama kelas master pump adalah seperti berikut. Yang pertama, silinder. Apa fungsi silinder? Sebagai perumah bagi menempatkan piston assembly dan kawasan tekanan hidrolik dihasilkan. Yang kedua, push rod, menerima tekanan daripada kelas pedal untuk mengoperasikan piston assembly. Seterusnya, kalau pelajar perhatikan, piston untuk menghasilkan, untuk memampatkan dan menggerakkan piston cup. Okey, untuk menempatkan dan menggerakkan piston cup. Primary cup menghasilkan tekanan kepada cecair hidrolik. Second cup memastikan tiada kebocoran cecair hidrolik daripada silinder ataupun pump. Seterusnya, check valve mengawal residual pressure ataupun tekanan baki. Return spring mengembalikan piston assembly ke tempat asal apabila kelas pedal dilepaskan. Dan akhir sekali, komponen yang ada pada kelas master pump ialah dust cover, penghindar ataupun mengelakkan habuk ataupun kekotoran daripada memasuki silinder ataupun pump. Okey, seterusnya pelajar-pelajar, kita pergi pada slide nombor 16 iaitu slip cylinder. Apa fungsi slip cylinder? Ialah untuk menukarkan pergerakan hidrolik kepada pergerakan mekanikal, iaitu dengan menolak kelas release fork dan release bearing bagi membolehkan kelas pressure plate membebaskan kelas plate. Okey, bagi membolehkan kelas cover membebaskan kelas plate. Okey, komponen utama pemasangan slip pump ataupun slip cylinder. Okey, silinder perumah bagi piston assembly dan kawasan tekanan hidrolik diterima. Piston untuk menggerakkan push rod ke hadapan. Piston cup untuk menerima tekanan hidrolik bagi menggerakkan piston. Piston seal mencegah kebocoran cecair hidrolik daripada silinder. Okey, slip cylinder ni dia menerima tekanan daripada kelas master pump. Kat dalam situ pun juga ada piston, dan piston ni bercantum dengan push rod. Push rod ni akan menolak kelas release fork dan akan menyebabkan dia menolak kelas bearing ke hadapan, dan juga kelas cover akan menyebabkan kelas plate dalam keadaan free. Okey, apabila kita lepas pedal kelas, push rod dan piston yang ada di slip cylinder akan kembali ke tempat asal, dan kelas cover juga akan bearing akan kembali ke tempat asal. Kelas bearing akan kembali ke tempat asal, dan juga kelas cover dalam keadaan free dan menekan kelas plate rapat pada permukaan flywheel. Okey, seterusnya pelajar-pelajar, kita pergi pada slide nombor 17. Kat sini saya sediakan rajah 7 dan rajah 8. Rajah 7 tu pelajar-pelajar boleh tengok komponen yang terdapat dalam slip cylinder. Cuba pelajar-pelajar tengok, nombor 1 tu push rod, nombor 2 boot, nombor 3 piston cup, nombor 4 piston, nombor 6 spring, nombor 5 spring, nombor 6 cap, nombor 7 bleeding plug, dan nombor 8 release cylinder. Okey, kalau pelajar perhatikan, pada slip cylinder ni dia ada satu tambahan bleeding plug ataupun bleeding nipple ataupun orang panggil bleeding screw. Tujuan dia adalah untuk menjujus iaitu bleeding, iaitu
Apa yang dikatakan menjus ataupun bleeding adalah untuk mengeluarkan udara yang terdapat dalam sistem kelas. Okey, kita nak dalam sistem kelas ni, terutamanya dalam slip cylinder, dalam kelas master pump, flexible hose, mestilah keseluruhannya dipenuhi dengan cecair brake ataupun cecair kelas. Kita tak mahu dalam tu ada udara. Okey. Okey, seterusnya pelajar-pelajar, kita tengok pula slide nombor 18, iaitu pipeline. Apa itu dikatakan pipeline? Bahagian yang membolehkan cecair hidrolik melaluinya dan mempunyai kekuatan menahan tekanan hidrolik. Hidrolik pipe ni ataupun hidrolik line ni dia ada dua. Satu dia gunakan pipe, satu lagi dia gunakan flexible hose. Okey, pipe dia akan letakkan di mana kawasan yang tidak bergetar ataupun bergerak. Pada bahagian yang bergetar ataupun bergerak, dia akan menggunakan flexible hose. Tujuan dia untuk mengelakkan berlakunya kebocoran bendalih disebabkan apabila kalau kita letak pipe ni boleh patah. Okey. Seterusnya pelajar-pelajar tengok slide nombor 19, operasi kelas master pump dan juga slip cylinder. Okey, pertama kita tengok pedal kelas ditekan. Semasa pedal kelas ditekan, piston assembly akan bergerak ke hadapan melawan tekanan return spring. Piston cup memerangkap cecair hidrolik di dalam silinder, lalu dihantar ke slip pump melalui check valve. Slip cylinder beroperasi membebaskan kelas plate daripada ditekan oleh kelas pressure plate ataupun kelas cover. Okey, itu operasi semasa pedal kelas ditekan. Okay, cuba pelajar-pelajar perhatikan slide nombor 20. Apabila kelas pedal dilepaskan, apabila pedal kelas dilepaskan, return spring menolak piston berserta piston cup ke belakang. Cecair hidrolik yang dihantar ke slip cylinder masuk semula ke kelas master pump oleh tekanan balik yang dihasilkan oleh kelas pressure spring. Okey, itulah operasi kelas master pump dan kelas slip cylinder semasa kelas ditekan ataupun dilepaskan. Okey, rasa saya pelajar-pelajar setakat itu saja kita punya sesi pembelajaran pada kali ini. Semoga kita akan berjumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.